Okey. Wanita sampai di muka surat 288 dengan tajuk wanita perawat, wanita anak darah. Okey. Hak anak darah sungguh. Bukan hak bahasa duk telapak atas mutu orang tak tahu lah. Okey. Tak tahu sekali saya beroyak habis tak tahu belakang anak muda dah. Nak kenal anak darah tak anak darah. Ni. Main yang sebuah ketat punggung berlabuh jatuh tu bau dengan orang darah. Kan payah nak kenal. Busuk rabeh nampak tak kejat Nampak tak kejat. Kes dia pakai seluar jing nampak kejat tapi nampak rabeh ke punggung. Tak ada. Muhung dengan darah. Kalau darah sungguh tak dipakai seluar jing. Dan rahmatullah mudah berapa jauh tu ya. Baik. Seorang gadis yang masih perawan mempunyai hak diri. Yang pertama dalam persoalan perkahwinannya. Tidak boleh ayahnya atau walinya mengabaikan pendapatnya atau melalaikan soal kerelaan dirinya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tasta'dzanu fi nafsiha wa idnuha simatuha." Hadis sahih rawahu Bukhari Muslim. Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Janda dia boleh buat keputusan sendiri. Dan si perawan diminta keizinan walaupun wali ada kuasa. Dari sudut fiqahnya membuat penentuan, tetapi syarak ni, jalan syarak ni kata amalan. Faith tu kena ada. Anakku dengar kata aku. Jangan nanti dulu. Nak bagi stabil anak-anak tu elok-elok, nak bagi dia tu sempurna dan tak ada dakwah kita di akhirat tak pasal-pasal, maka buat keizinan. Dimintai keizinan tentang dirinya dalam soal perkahwinan, dan keizinannya itu ialah diamnya tidak membantah. Bila mana dia diam tak membantah, itu tanda dia izin. Tapi kalau dia teriak, jangan. Ataupun dia ketawa, ayah nak beri menikah dengan dia tu. Gelak. Kalau diam tu okey lah. Tu okey, betul-betul dia nak terasuk hati dia molek lah masuk. Tapi kalau dia gelak kan dia teriak, nanti dulu selidik dulu. Tuan-tuan rahimakumullah. Kadang-kadang tu dia teriak pasal apa, dia kata dia nak cerita, dia tak tahu. Kita kena selidik rupa-rupanya. Anak kita tu buah apa-apa semua. Orang nak menikah, orang nak menikah pula, kita duk kenal ke ustaz mana nikah buah depan ni, semak molek ni katanya ni. Duk kenal anak kita buat apa. Tiba-tiba tengok yang dia ni besar dah duk kena rabah dengan orang ada. Ya, jadi dia teriak. Hak tu kita kena selidik. Sungguh pun dia dah insaf ke apa semua pun, dia sampai masa dia teriak. Dia kan teriak, tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala sebut ni azani la yankiu illa zaniyah. Orang hak biasa zina dia tak nikah kecuali orang hak zina juga. Dan itu ketetapan Allah yang Tuhan tak ubah. Dia tak ubah. Ada tak kita berjumpa apa semua kan, ustaz saya memang saya jahat dulu tu, dah anak 3, rupa-rupanya saya bini saya dulu pun besar sebelum dengan saya. Tahan dulu. Memang Tuhan kata gitu, at-tayyibuna lit-tayyibah. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Dah mu biasa jahat, lepas tu mu insaf. Mu dapat juga isteri yang biasa jahat, lepas tu insaf. Sama. Ya, itu yang dulu Ustaz Azwir kata suruh kita menyanyi tu kan. Kita serupa. Gitu. Tuan-tuan, kita kena jaga sungguh sebab di akhirat ni ialah hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tak ada manfaat harta benda dan anak pinak. Anak pinak ni tak boleh jadi apa dengan kita. Dia dakwah kita boleh. Anak di satu ketika dia adalah qurratu a'yun. Dia adalah penyejuk mata. Dan satu
Satu ketika auladakumul fitnah, anak-anak kamu adalah satu cabaran dan cobaan untuk kamu semua. Sebab itu syarat mengatur supaya kita dapat menghadapi cabaran itu. Betul tak Allah sekalian? Saya sekarang anak umur 3 tahun, umur 2 tahun, umur berbulan, sekenok masa ni. Kita balik bawa-bawanya, lopak pendek tak kepala nak tidur tak ada, ada macam-macam tuan-tuan, sekenok. Tapi bila namai mau belah-belah sakit kepala. Sakit kepala lah. Kita perlu tengok abang-abang kita mula kena buat macam mana, buat ayat apa saya. Kita ni didik aku nak sampai masa tu anak aku. Kadang-kadang macam tak sanggup menghadapi. Tuan-tuan rahmatullah, dunia. Dulu duk jaga perempuan semua, bila duk jaga lelaki semua. Macam-macam keren. Tuan-tuan rahmatullah. Hari ni kita nampak rotannya. Kes dia isyak rokok. Malah esok, duk ada lagi rokok di tangan. Aku nak buat guna. Hapuk lagu rokok dia. Alhamdulillah. Buat kering. Betul nak buat guna. Bubuhlah kita, buah barang dia, hantar balik mahir dia. Tak selesai. Takkan nak buat sekolah undang-undang boleh merokok. Ini tuan-tuan rahmatullah. Ya. Alah, kami isap sikit-sikit satu batang tenteng lah Ustaz, 55 orang. Takkan tak boleh. Relax. Iya, aku sagak muka di lantai ada pasal ada nama. Yang cokok belakang ni tonyok tak lantai tu. Muka tu kan lebih ke berapa senang. Tuan-tuan rahmatullah. Terus nak kita keren lah hari ini. Sebab memang ialah daripada kelahiran itu kita tak atur. Dia tak mengenali Islam. Sungguh dari masuk sekolah rendah dia tengok, dia tak kenal Al-Quran. Tuan-tuan rahmatullah. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan rahmatullah Allah SWT itu, dia tak kenal. Allah kata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah hai anak-anak semua anak orang Islam, Allah itu esa. Allah itu penguasa sekian-sekian. Di orang dia beritahu, dia tak biasa dengar. Yang dia dengar 4-4-8. Siap buat lukis, siap buat kalah, nombor 4 ni, macam-macam yang tu dia dah pusing. Lalu otak dia berkalah, berwarna-warni. Dia tengok pendidikan. Yang akhirnya kita lihat tengok anak-anak jumur. Cerita payah nak faham, Saya dulu nasib baiklah Tuan Guru Ustaz Ajam Abdul Samad 8 tu, masa saya jadi kat macam tu, masa nak balik tu jadi juga. Jadi macam nak serabut, tak mahu kawan orang nak lari sekolah. Tapi tak jahat lah, jadi perasaan jiwa. Dia sedar-sedar dia ambil, dia peluk teruslah masjid tu. Jadi apa dia kata nak berhenti sekolah. Gitu. Duduk dengan Ustaz. Duduk belaga riba dengan dia, betul ya hak tadi kita baca ayat fatalaqa Adamu min rabbihi kalimah. Apa kena buat macam tu kali. Anak-anak tengah serabut tu, peluk belaga lutut elok, membaca ayat ni ikut Ustaz. Baca dia tulis ada kertas dah. Baca ikut dia bagi. Ustaz nak membaca 11 kali lepas sembahyang. Buat. Esok Ustaz nak jumpa, Ustaz nak tanya. Kalau tak jangan tipu Ustaz, tipu tak ada guna lah. Dia tok guru kita pun tak berani baca sungguh. Lepas dia baca apa semua sekali, kita ni jumpa pula lagi, dia peluk lagi sekali cium. Dah baca dah. Lepas pada tu molek fellow ni, tak ada dah dia. Di antara benda-benda tu yang kena harta anak-anak di guru. Ni pergi mengaji dengan teacher dia berada luar. Kalau hak berada luar peluk nak datang kita, steady. Ngaji matematik sains baru jiwa dia sampai masuk nak baru balik tu dia jiwa. Gitu gini tengok nak mengaji dengan teacher, takkan nak suruh teacher hak sebut duduk luar pulau. Dan rahmatullah. Gitu. Itu masalah kita dah. Salah sungguhlah pendidikan yang gagal. Lepas tu payah-payah masalah harta vocational, fikir bagi dia buat kerja. Biar ada kemahiran semua apa semua ni. Kemahiran ni dan Pak Lah saya dulu buat kukunya tak masuk vocational, lawa bukan main. Dia bagi sendiri ya. Alhamdulillah. Gitu. Macam-macam. Baik, habisnya merapu ke orang muda ni. Dan
nak cerita bah anak nak menikah berapa lain. Baik tuan-tuan rahmatullah, masuk balik. Sekali peristiwa telah datang seorang gadis perawan kepada Nabi SAW, lalu beritahu beliau bahawa ayahnya telah mengahwinkannya dengan sepupunya, padahal dia kurang senang terhadap sikap ayahnya. Maka Nabi SAW telah menyerahkan perkara itu di tangan wanita itu sendiri. Ketika itulah dia berkata kepada Nabi SAW, sebenarnya saya telah menyetujui apa yang telah dilakukan oleh ayahku itu, akan tetapi saya ingin memberitahu kaum wanita yang lain bahawa perkara perkawinan ini tidak boleh dimonopoli oleh ayah semata-mata. Hadis ini riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Memang ada orang perempuan nama Nabi pernah mengadu, ayahku ikut suka, yang nak hidup dengan lelaki itu aku. Dia kata kat Nabi, bukan dia. Dia lepas nikah, dia lepas dia aku ikut lelaki aku, tapi tak macam aku tak berapa berkenan sangat. Itu Nabi kata tak apa ikutmu lah. Hak betul tu balik cerita ke ayah ikut hakmu tak mau. Dah ayah dah nikah aku kira tuju lah. Tapi aku nak cerita masalah ni, sebenarnya ya Rasulullah kesabdakan untuk peringatan wanita-wanita lain. Anda kena jagalah, jangan main paksa menikah. Alah ustaz tahu apa mula-mula dia lama-lama dia kahwin duduk sekali esoknya okey lah tu. Hei, jangan buat mudah aku tu. Kita duk kenal lelaki tu nampak senang lah, kan? Nampak senang lah, boleh beli kereta, boleh beli apa, mengelak kita nak okey lah. Nak macam mana lagi dia duk kenal ada naik motor RZ tu ustaz. Oh, hak ni kita ni macam mana? Tuan-tuan rahmatullah. Yang ni kacau kat dia. Ya, dia duk kenal hak motor RZ, kita duk kenal hak naik kereta. Hak naik kereta saga tadilah. Alhamdulillah. Jadi macam mana Tuan-tuan Allah sekalian. Macam mana kalau situasi tu nak buat macam mana? Inilah jawapannya hak kita mengaji ni. Hak Nabi kata minta keizinan dia. Kalau dia tak mau. Ya. Tapi hak dia tu nak tu, hak dia nak tu ustaz, naik mutu, kepala lutut duduk luar. Kita pula kata kat dia, aku tak mau dia tu jadi apa nama ni menantu aku. Fine. Hakmu hak aku nak mu tak mau, hakmu nak aku tak mau. Kita cari hak lain. Kan? Oh, tak ada payah sangat. Ambil tu imam. Confirm baiknya. Kan? Alhamdulillah. Kan? Confirm baik kalau tu imam. Tua pun baik. Payah apa? Alhamdulillah. Jadi saya pusing masalah penyelesaiannya ialah walaupun kita tak kenal ke mana, kita selidiklah sebagai mak ayah ni, selidiklah kita sungguh pun naik mutuah tapi dia ada agama, boleh mari mengaji elok walaupun rambut dia panjang, tengok dia mari mengaji boleh kan, rambut panjang tak salah lah. Kita ni terlalu nak yang kita perkenal, tapi kita tak boleh nilai dengan agama perkenal. Ya. Saya kemarin diminta bagi satu kuliah pada ayah-ayah yang hantar anak dia ke Mesir. Kerana kita adalah kumpulan ustaz ni pergi tolong tengok anak dia masuk maklumat semua sekali. Maknanya ayahnya hak jenis ada duit lah. Dia bersara anak apa semua sekali. Tapi dia di Mesir, bila kita uruskan, kita tu handset tak boleh pakai. Makan setakat macam ni je makan dia. Yang anak tu pun telefon, ya apa payah dia pun orang jenis ada-ada. Kan? Jenis ada dua pencin bata belian ni. Payah ke lah. Apa handset tak boleh apa semua makan macam ni. Ustaz tu dia kata kepala otak kat kami. Ada jaga kami tu ni. Sebab dia makan ada sehari hari tu kalau ustaz tu masak ke dia kari tu tak berapa nak masak, jadi dia kami komen dia kata kepala otak budak ni, kami dengar gitu dia kata ustaz apa kata kepala otak, yang mak ayah ni panggil kumpulan mak ayah ramai-ramai ni mesyuarat apa ni ustaz yang nak jaga anak kita ni sekian panggil saya masuk pi cerita Mesir. Aku balas semua sekali dengan mak ayah, saya kata padan muka. Dah nak hantar anak pergi jauh, sangguplah. Yang macam